Lokasi iaitu sebuah negara yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia yang juga telah disebut sebagai Nusantara, iaitu negara Indonesia. Indonesia terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik juga. Seterusnya ialah tentang populasi negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai catatan terbesar di kepulauan terbesar di dunia. Mengikut catatan terakhir pada tahun 2020, negara Indonesia telah mencatatkan seramai 273.5 juta penduduk di negara itu. Seterusnya ialah maklumat tambahan untuk latar belakang negara Indonesia. Negara Indonesia telah mencatatkan dengan mempunyai catatan pulau yang terbanyak yang telah ditemui dengan sebanyak 18,108 pulau yang ada di negara itu. Selain itu juga, Indonesia juga mencatatkan negara keempat yang paling ramai penduduk dan juga penduduk Muslim yang paling teramai di negara Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia serius menangani merebaknya wabah virus corona. Kes pertama COVID-19 di Indonesia ditemui pada 2 Mac 2020 yang dikesan terhadap seorang pengajar tarian yang berusia 31 tahun dan juga ibunya yang berusia 64 tahun. Mereka mempunyai kontak rapat dengan seorang warga Jepun yang berkunjung di Indonesia. Kes kematian pertama pula pada 11 Mac 2020 mangsa merupakan seorang wanita berumur 53 tahun dilaporkan mempunyai latar belakang pelbagai penyakit seperti diabetes dan penyakit paru-paru. Menurut Ahmad Yuryanto, Pegawai Kementerian Kesihatan Indonesia, punca kematian pesakit tersebut bukanlah kerana virus berkenaan, tetapi virus tersebut telah memburukkan lagi keadaan mangsa. Jumlah kes keseluruhan COVID-19 di Indonesia. Bagi tahun 2020, kes bulanan COVID-19 yang dikaji adalah pada bulan Mac sehingga Disember. Kes pada bulan pertama adalah sebanyak 1,528 kes dan seterusnya meningkat pada setiap bulan sehingga mencecah 200,000 orang yang dijangkiti COVID-19 pada akhir bulan Disember. Manakala untuk tahun 2021, bulan Januari sehingga September telah diambil untuk kajian ini. Kes yang berlaku pada awal tahun tersebut dilihat mempunyai kes yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, iaitu sebanyak 343,190 kes positif. Kes didapati telah menurun pada 3 bulan seterusnya, iaitu sehingga bulan April. Akan tetapi, kes meningkat semula pada bulan Mei 2021 dan telah mencapai angka yang tertinggi pada bulan Jun, iaitu melebihi 1 juta kes positif telah dikenal pasti. Faktor yang telah menyebabkan kes ini meningkat secara mendadak adalah disebabkan oleh aktiviti kunjung-mengunjung ketika perayaan Aidilfitri. Dengan peraturan dan norma baharu yang telah diadaptasikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, jumlah kes bulanan COVID-19 semakin menurun pada bulan Ogos dan September, iaitu hanya sebanyak 135,837 kes dilaporkan. Kes kematian pada tahun 2020 meningkat secara berterusan mulai Mac hingga September dan kemudiannya menurun secara perlahan 2 bulan berikutnya. Namun pada akhir tahun, kematian meningkat secara mendadak berikutan kemasukan tahun baru dan tempoh sambutan hari perayaan Christmas. Peningkatan kes kematian pada Januari 2021 memberi kesedaran kepada rakyat Indonesia untuk lebih berjaga-jaga dan patuh kepada Sekatan Pergerakan Awam (PPKM) bagi menyekat penularan wabak COVID-19 di Indonesia. Kesannya, kes mulai menurun selama 3 bulan berturut-turut pada Februari, Mac dan April. Penurunan kes tidak berkekalan dan kembali meningkat pada bulan Mei, Jun dan Ogos. Peningkatan kes kematian secara mengejutnya berjumlah 38,904 kes pada bulan Ogos merupakan bilangan kes kematian yang paling memuncak di Indonesia. Polisi kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Langkah-langkah yang diambil berfokuskan kepada 5 perkara. Yang pertama, meminta semua pejabat kesihatan wilayah dan hospital rujukan, pejabat kesihatan pelabuhan dan pusat teknikal kesihatan persekitaran meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, memasang 135 pengimbas haba di lapangan terbang utama di Indonesia, terutamanya yang mempunyai laluan penerbangan ke China dan dari China. Ketiga, menyediakan kad amaran kesihatan dan komunikasi, maklumat dan pendidikan kepada semua penumpang yang memasuki Indonesia.
Keempat, semua penerbangan ke China dan dari China digantung buat sementara waktu. Dan yang kelima, melantik lebih daripada 100 hospital rujukan. Impak kes COVID-19 terhadap ekonomi negara. Akibat daripada banyak aktiviti ekonomi terpaksa ditutup, ia telah menyebabkan roda pusing ganti ekonomi menjadi perlahan. Dalam sektor isi rumah pula, terdapat ancaman kehilangan pendapatan kerana masyarakat tidak dapat bekerja untuk memenuhi keperluan harian. Sektor korporat juga telah terganggu oleh aktiviti ekonomi terutamanya dalam pembuatan, perdagangan dan pengangkutan. Gangguan itu akan mengurangkan prestasi perniagaan sehingga menyebabkan pemberhentian pekerjaan dan juga muflis. Seterusnya, impak kes COVID terhadap ekonomi negara Indonesia. Indonesia membuat penutupan sekolah, aktiviti pelancongan, pusat beli belah, kerja dari rumah terutamanya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan pelbagai acara kerajaan dan swasta menjadikan roda pusingan ganti ekonomi menjadi perlahan. Menteri Kewangan Indonesia menganggarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berada dalam lingkungan 2.3%. Ia juga boleh menyentuh negatif 0.4% sekiranya senario terburuk boleh berlaku jika wabak COVID-19 berterusan dalam jangka masa panjang. Impak seterusnya ialah pengguna isi rumah dijangka jatuh kepada 2.6%. Dalam sektor isi rumah terdapat ancaman kehilangan pendapatan masyarakat kerana tidak dapat bekerja untuk memenuhi keperluan harian mereka, terutama bagi isi rumah miskin dan lemah serta sektor tidak formal. Ini juga memberi impak yang besar kepada sektor korporat iaitu telah mengganggu oleh aktiviti ekonomi terutamanya dalam pembuatan, perdagangan dan pengangkutan. Gangguan itu akan mengurangkan prestasi perniagaan mereka sehingga menyebabkan pemberhentian pekerjaan dan juga muflis. COVID-19 akan mengurangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 1 dan 4% berbanding dengan ujuran garis dasar sebanyak 5% setahun. Ia dijangkakan bahawa 1.3 juta lagi orang akan dihimpit dengan kemiskinan. Di bawah unjuran paling teruk, kadar kemiskinan akan meningkatkan kepada 12.4% dan ini dijangka 8.5 juta lagi rakyat akan menjadi miskin. Keberkesanan polisi dalam menenangi pandemik COVID-19 di Indonesia. Kerajaan Indonesia telah melaksanakan sekatan yang lebih ketat ke atas perhimpunan awam. Kadar positif purata telah menurun secara berterusan daripada 23.8% pada minggu pertama bulan Ogos kepada 11.3% pada minggu terakhir bulan itu, iaitu kepada 6.2% secara purata setakat ini pada bulan September. Kes COVID-19 di negara Indonesia berjaya diturunkan sebanyak 134% dalam tempoh 14 minggu, walaupun kerajaan membenarkan pelbagai kelonggaran bagi aktiviti awam sehingga 50%. Indonesia juga dilaporkan bersedia untuk fasa perubahan COVID-19 daripada pandemik ke endemik selepas polisi yang dilaksanakan berkesan dalam mengawal penularan gelombang kedua wabak itu. Dan pada September 2021, sekurang-kurangnya 41.73 juta individu di Indonesia sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 dan 72.76 juta sudah mendapat suntikan pertama vaksin itu. Ini telah menunjukkan keberkesanan polisi negara tersebut dalam menangani pandemik COVID-19. Keberkesanan vaksin dalam menangani pandemik COVID-19. Secara keseluruhannya, terdapat 8 jenis vaksin yang digunakan oleh Indonesia. Vaksin-vaksin tersebut adalah vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Pfizer, vaksin Novavax, vaksin Janssen, dan vaksin Covidesia. Di antara kesemua jenis vaksin tersebut, vaksin Sinovac merupakan vaksin pertama yang tiba di Indonesia. Oleh itu, permulaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah menggunakan vaksin Sinovac bagi vaksinasi tahap pertama. Setakat 30 September 2021, seramai 91 juta orang telah menerima suntikan vaksin pertama, 51.1 juta orang telah menerima suntikan vaksin kedua dan 932,000 orang telah menerima suntikan vaksin ketiga.